Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sambungnya min Muhammad min Muhammadin Abdillahi wa rasulihi. Situ saja dulu. Itu sininya daripada Muhammad, hamba Allah. Muhammad, hamba Allah. Muhammad itu nama kan? Semua orang Islam tahulah Muhammad nama. Itu surah ini daripada Muhammad. Siapa Muhammad ni? Dia Tuhan lah dah. Dia hamba Allah. Muhammad ni adalah hamba kepada Allah. Hamba Allah. Si ayat ni ataupun perenggai hadis ni nak menafikan bahawasanya Nabi Muhammad ni adalah nur. Nak menafikan. Yang mana Nabi Muhammad ni adalah hamba Allah. Dia bukan nur Allah dah. Dia hamba Allah. Sebab bagi fahaman setengah-setengah orang di tempat kita, dia selain pada tu, dia berpendapat kata Nabi Muhammad ni hasil daripada jelmaan ataupun pecahan daripada nur Allah. Pecahan daripada nur Allah Ta'ala, maka keluarnya jadi Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad inilah jadinya Nabi Muhammad. Jadi Nur Muhammad ataupun Nabi Muhammad adalah jelmaan daripada Allah. Jadi maksud dia Nabi Muhammad ni bukan hamba Allah, dia tu Allah. Bahaya akidah ni, akidah bahaya. Dia panggil akidah wahdatul wujud. Jadi sampai sekarang pun masih ada lagi. Dan orang kita tak faham langsung pasal wahdatul wujud. Memang kita duduk bawah lagi. Bahkan kalau saya tengok dalam fatwa Hakim pun memfatwakan sesat murtadnya beliau yang berfaham ini. Boleh tengok dalam fatwa Hakim lah. Sebab benda yang boleh menyebabkan sesat kafirnya satu orang yang berfaham ini. Jadi kita kembali pada yang sebenar, iaitu Nabi Muhammad ni dia bukan nur. Dia adalah hamba Allah. Dia adalah manusia dan dia adalah hamba Allah. Tugas dia, bila dia sebagai hamba, maka dia ada tugas dia. Ya Allah Ta'ala pilih dia sebagai Rasul. Dia tu sebagai Rasul Allah. Bukannya dia ni hasil daripada jelmaan Allah Ta'ala. Maka ni ajaran daripada Nabi SAW. Dia tu hamba Allah wa rasulihi, dan dia adalah pesuruhnya Allah Ta'ala. Ila Heraklah. Surah ini dikirim daripada Muhammad kepada Heraklah, Azimir Rum, pembesarnya Rum. Salamun, selamat sejahtera lah, ala man ittaba'al huda, ke atas sesiapa yang tu petunjuk. Ini cara bijaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berkata-kata, iaitu memberi salam hanya kepada orang Islam. Memberi salam sini hanya kepada orang Islam. Sebab orang Islam saja yang akan turut petunjuk. Orang Islam saja yang akan turut petunjuk Allah. Jadi salam sejahtera, iaitu semoga Allah Ta'ala memberi keselamatan ke atas orang yang turut petunjuk yang Allah Ta'ala sediakan. Ini cara kita memberi salam. Sebab kepada orang kafir kita tidak boleh memberi salam. Jadi kita kena ingatlah. Cuma kalau orang kafir memberi salam pada kita, kita jawab wa'alaika atau wa'alaikum. Itu saja kita jawab. Itu saja kita jawab.
Mana kita jawab dengan tanpa ditambah salam. Mana kita hanya jawab waalaikum. Kadang-kadang orang kafir Cina ataupun orang kafir India ya bagi salam kepada kita. Ya kafir lah orang Islam. Kalau Cina yang Islam tu memang kena jawab lah. Orang Cina yang kafir lah maknanya. Orang Cina yang kafir memberi salam kepada kita, maka kita jawab pada dia waalaikumsalam. Kadang-kadang orang tukarkan dengan perkataan salam sejahtera. Salam sejahtera adalah terjemahan daripada assalamualaikum. Jadi salam sejahtera pun jangan bagi tahu. Jangan kata selamat sejahtera. Selamat sejahtera pun tak boleh. Sebab selamat ni ataupun salam ni adalah sifat Allah. Salam tu adalah sifat Allah. Dan memberi keselamatan adalah Allah. Maka kita dah baca selamat sejahtera tu, mana kita doakan selamat sejahtera kat atas orang kafir. Mana boleh? Sebab ni dilarang. Kita memulakan memberi salam dilarang. Melainkanlah kalau dia memberi salam, maka kita membalas dia dengan waalaikum juga ataupun waalaika. Mana kita jawab itu saja. Bukan waalaikumsalam, tidaklah. Kita panggil, kita jawab dia waalaika saja ataupun waalaikum saja. Jadi Nabi SAW memberi salam kepada orang yang akan turut petunjuk. Jadi selamat sejahtera ni akan dapat doa ini kepada siapa ni? Kepada Herakla, jika dia pun termasuk di kalangan orang yang turut petunjuk daripada surat ni. Amma ba'du, maka selepas pada itu amma ba'du mana nak memutuskan antara mukaddimah dan ayat yang akan diberitahu tu. Orang Arab biasa guna amma ba'du. Mana yang selepas pada itu yang hendak diberitahunya, fa inni ad'uka, maka sesungguhnya aku menyeru engkau. Ad'uka bukan dengan mana berdoa pada engkau itu. Ad'uka dengan mana menyeru engkau. Dakwah pada engkau, memanggil engkau, menuntut engkau, mendakwah engkau bi di'ayatil Islam, dengan seruan Islam. Menyeru kamu dengan seruan Islam, iaitu dengan seruan supaya menerima Islam. Ataupun Islam tu dengan makna tunduk. Islam dengan makna tunduk patuh. Iaitu tunduk patuh kepada ajaran Allah. Tunduk patuh kepada ajaran Allah. Tunduk patuh pada Allah. Jadi aku menyeru engkau supaya tunduk patuh kepada ajaran yang Allah Ta'ala akan bagi tahu. Aslim, tunduk patuhlah. Taslam, pastinya engkau akan selamat. Aslim, taslam. Maknanya tunduk patuhlah kepada Allah, niscaya engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, niscaya Allah Ta'ala akan memberi engkau lagi. Jangan bukan bagi selamat itu saja, bahkan Allah Ta'ala akan memberi kepada engkau berupa pahala buat engkau marratain, 2 kali ataupun 2 lipat kali ganda. Iaitu yang dahulu kamu sudah beriman dengan Nabi dulu, Nabi sekarang pun kamu beriman, maka kamu akan dapat 2. Kerana kamu pernah beriman dengan Nabi dulu, dan sekarang ini kamu beriman dengan Nabi yang baru, maka kamu dapat 2 ganjaran. Mana orang ahli kitab ni sebenarnya ni ganjaran yang banyak Allah Ta'ala tunggu untuk bagi pada dia. Tapi kerana degil dia, kerana taksub dia kepada bangsa, taksub kepada dia kepada orang-orang dia tu, maka dia tidak mahu terimanya ajaran Islam. Fa in tawallaita, maka jika engkau berpaling itu mana jika engkau tidak menerima seruan ini. Fa inna alaika, maka engkaulah yang menanggung. Alaika mana? Engkaulah yang menanggung. Engkaulah yang menanggung ismal
yarisiyin, ataupun dalam naskah lain al-arisiyin, itu puak-puak aris. Puak-puak aris ataupun yaris. Puak-puak yaris. Puak-puak yaris ni mana bangsa yaris ni? Bangsa puak-puak Rom lah. Puak-puak dia. Aris ini, yaris atau ini dengan makna pengikut. Dengan makna pengikut. Maksud bagi pengikut sini, semua kamu menanggungnya dosa
semua orang yang ada di wilayah engkau ataupun rakyat engkau. Rakyat lah sini deh. Terjemah rakyat engkau. Kamulah ya. Dia boleh juga dengan apa? Bangsa, bangsa engkau. Mana golongan bangsa engkau, kamulah yang menanggungnya dosa. Bukan dengan mana menanggung dosa orang lain tak berdosa dah. Bukan gitu makna dia. Kamu menanggung dosa yang besar, orang lain menanggung dosa untuk setiap individu. Sebab dia penyekat. Bila orang yang penyekat, ni dia boleh berganda-gandanya dosa. Maka ikut atas ramai mana. Maka sebab tu Nabi SAW kata, kamulah yang menanggung dosa-dosa yang ramai itu menanggung. Tapi bukan dengan maksud orang lain tak berdosa. Bukan dengan mana tanggung situ. Tanggung bila lepas kamu tanggung, orang itu jadi tak berdosa tak. Bukan maksud itu. Kadang-kadang orang Malaysia pun dia kata, oh tu bini dia tak pakai tutup tu lelaki dia tu tanggung dosa. Kan ada kan benda gitu. Dia kata tanggung dosa. Tu masalah lain, tak pakai tudung, masalah bini dia, bukan masalah tok lelaki dia. Siapa dia yang buat dosa? Tok lelaki ke bini? Jadi bini buat dosa. Jadi jangan kita sangka buruk yang mana kira tok lelaki dia kira menanggung terus dah. Sebab kemungkinan juga tok lelaki dia sudah bagi tahu. Tapi bini ni ikut hai lah. Mana dia kira dengan suami tu tak ada nak kata apa lah kan. Suami tak ada nak kata apa, dah bini tak tak layan dia kata tu lah. Jadi dia pun diam lah. Jadi siapa menanggung? Menanggung bini dia yang tanggung. Bini dia tanggung. Begitu juga dengan anak-anak dia. Anak-anak dia yang buat dosa apa semua pun, bapak kata aku, bapak tu kalau bapak yang ajar dia lah yang berdosa ya. Tapi kalau bapak dia tu ya menyekat dah, yang memberitahu dah ilmu, tapi masih lagi anak dia degil buat juga, maka ni di luar kawalan dah. Mana kita boleh jaga benda tu? Maka yang menanggung dosanya anak lah. Sebab tu dalam ayat Quran disebut wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada pendosa yang menanggung dosa yang lain. Pendosa tidak menanggung beban dosa yang lain. Kerana setiap orang menanggung dosa masing-masing. Tapi berlaku juga orang ni menanggung dosa. Bukan menanggung dosa, dia memikul juga dosa, dia mendapat dia digandakan dosa kerana orang lain. Dia digandakan dosa kerana asbab orang lain. Diganda-gandakan dosa. Dosa apa? Orang ni buat, dia boleh juga. Orang ni buat, boleh juga dia dosa. Orang ni buat, boleh juga dosa dia. Begitu juga dengan hal kebaikan. Kalau hal kebaikan orang buat, orang amal yang dia buat, dia ajar tu, orang jadi baik kerana dia ajar, maka orang tu ya terima pendapat dia tu ataupun hujah dia tu, dia dapat pahala. Kalau dua orang pahala, tiga orang pahala. Begitu juga dosa. So 2, 3 pahala. Tengok atas ramai. Jadi sini pun sama juga. Kamulah yang menanggung kerana kamulah kepala yang menyekat. Kamulah jadi syaitan yang menyekat. Mana seolah-olah maksud itulah. Mana seolah-olah maksud kamulah syaitan yang menyekat orang ramai daripada mendapat hidayah. Yang mana setiap orang itu menanggung dosa masing-masing, tetapi kamu diganda-ganda mendapat lipatnya dosa kata kamu. Mana boleh juga sini dengan mana fa inna alaika, maka engkaulah akan mendapatnya dosa-dosa seperti mana dosa-dosa yang orang lain buat tu, kamu boleh dosa juga. Wa ya ahlal kitab. Dan sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menukil ayat Quran, ya ahlal kitab, wahai golongan ahli kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kembalilah, datanglah, kembalilah ke kalimah yang sama. Yang sama situ bainana wa bainakum, antara kami dan juga kamu. Itu apa yang sama? Alla na'budu illallah, iaitu tidaknya mengabdikan diri hanya melainkan pada Allah Ta'ala. Ibadah hanya buat hanya pada Allah. Berdoa minta hanya pada Allah Ta'ala. Wala tusyrika bihi syai'a. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan kita tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun.
Kita tidak buat ibadah kepada selain pada Allah, dan kita tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita tidak ada, sebahagian kita tidak mengambil sebahagian yang lain sebagai arbaban, sebagai Tuhan min dunillah, selain daripada Allah Ta'ala. Perkataan daripada Rabb juga. Jadi power yang kita lain power. Power. Tengok iPhone kan. Dia mesti bawa charger. Orang jadi bawa dekat kan. Tengok ayat Quran. Tengok ayat Quran. Itu surah Al-Imran ayat 64. Tadilah. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, mana kemarilah kita kembali kepada kalimah yang sama, yang sama betulnya antara kita dan juga kamu, kami dan juga kamu, iaitu alla na'budu illallah, iaitu kita tidak mengabdikan diri melainkan kepada Allah, tidak buat ibadah melainkan kepada Allah, tidak berdoa hanya melainkan kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, walaupun sedikit. Inilah yang sama. Di antara yang sama lagi, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita tidak sebahagian kita tidak mengambil sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain daripada Allah. Mana arbaban, Tuhan ataupun segala yang disembah yang selain daripada Allah Ta'ala, yang disembah selain daripada Allah Ta'ala, menjadi Tuhan, ia menjadi yang disembah, ia menjadi tempatnya untuk kita tawassulkan dan sebagainya. Arba'an min dunillah fa in tawallaw, maka jika kamu semua berpaling, faqulu, maka katalah, adalah katanya isyhadu bi anna muslimun, bersaksilah, hendaklah kamu bersaksi bahwasanya kami adalah orang yang tunduk patuh pada ajaran Allah.
Itu ayat yang dibaca kepada ahli kitab. Mana ahli kitab mesti kena mengabdikan diri hanya pada Allah, iaitu tauhid pada Allah, tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, dan tidak mengadakan sebagai lain sebagai syuraka Allah. Itu mana tidak mengadakan sebagai lain menjadi syuraka Allah, mana menjadikan guru jadi syuraka Allah, dah. Menjadikan guru tu sebagai tempat kita bertawassul, tempat kita nak minta hajat, tempat kita nak minta bantuan, ada. Dan ini ada sama. Kalau kamu berpaling juga, kamu tidak mahu menerima, kalau mereka tidak mahu menerima, maka hendaklah kita kata kepada mereka semua tu, kamu semua kena saksi, kena menjadi saksi bahawa kami lah orang yang tunduk patuh pada ajaran Islam yang sebenar. Kamu tidak tunduk pada ajaran yang sebenar. Kalau yang sebenar, kita dua sama. Kalau cara sebenar, kita dua ni sama. Qala Abu Sufyan, berkatanya Abu Sufyan, falamma qala ma qala, tak kala berkatanya Herakla apa yang dia kata, wa faragha min qira'atil kitab, dan dia selesai membaca isi kandungannya surat, kathura indahu sakhab, maka jadi riuh rendahnya, banyaknya riuh rendah bersama dengan Herakla. Orang yang duduk di sekitar Herakla masa tu geger bising. Geger baik tak geger. Geger bising lah. Commotion. Maksud sakhab ni maknanya bising dia tu sehingga tidak tahu apa yang dicakap. Mana apa yang orang dia kata tu tak faham apa dah. Oh ni bising, oh ni bising, oh ni bising. Jadi tak tahu kata apa. Macam kita duduk di pasar, macam kita duduk di tempat orang ramai, orang ni cakap masing-masing cakap. Habis itu fartafa'atil aswat, dan maka jadi tinggi suara, makin kuat suara, mana makin kuat suara tu, jadi makin kuat. Bising makin kuatnya suara bising itu. Wa ukhrijna, dan kami dikeluarkan. Mana kami situ maknanya Abu Sufyan dengan kafilahnya Quraisy keluar, dikeluarkan daripada tempat mereka tengah berbalah. Faqultu li ashabi, lalu aku pun berkatalah kepada sahabat-sahabat aku. Itu katanya Abu Sufyan, aku berkata kepada sahabat-sahabat aku, hina ukhrijna, takala kami dikeluarkan, dibawa keluar. Laqad amira Amru ibni Abi Kabsyah, Amira benar-benarnya hebat. Benar-benarnya hebat. Amru iaitu urusannya ibni Abi Kabsyah, anak kepada Abi Kabsyah. Iaitu maksud dianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Abu Kabsyah ni adalah nama panggilan kepada ayah menyusu Nabi. Ayah yang menyusu Nabi. Suami kepada ibu menyusu Nabi. Nama panggilan dia Abu Kabsyah. Suami pada siapa Ustaz? Yang menyusu Nabi lah. Ibu susuan. Ibu susuan ni apa nama? Susuan Halimah. Suami Halimah ni. Tapi Nabi ada 4 ibu susuan.
Jadi suami itulah, suami kepada ataupun apa, ayah susu Nabi, ayah nyusu Nabi, dipanggil ayah nyusu. Halimah sini, dan sini Halimah, sini Halimah. Dan mungkin juga sini adalah ayah kepada Halimah. Ini adalah ayah kepada Halimah, bukan suami Halimah. Dia mungkin banyak lagi lah, apalah tu. Jadi yang dia maksudnya bukan penting sangat tu. Abi Kabsyah tu yang pentingnya Nabi lah. Sungguh besar, sungguh hebatnya urusan Nabi. Anak kepada Abi Kabsyah, iaitu yang dia maksudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu yakhafuhu maliku bani al-asfar. Sungguhnya Raja Bani al-Asfar jadi takut dengan dia. Jadi takut dengan Nabi ni. Bani al-Asfar mana? Puak kuning. Puak kuning. Puak kuning ni maknanya pokok ni lah, Pak Saleh ni. Gambut dia kuning Fama ziltu muqinan, maka berterusannya aku jadi yakin, semakinnya aku menjadi yakin, annahu sayazharu, iaitu Abu Sufyan kata aku jadi makin yakinnya dia ni akan terzahir, mana dia ni akan timbul, dia sikit lagi akan timbul ataupun terkenanya dia. Hatta adkhallahu alayya al-Islam, sehinggalah Allah Ta'ala memasukkan Islam ke dalam diriku, katanya Abu Sufyan. Habis itu. Bahasa kita itu ahli ya. Nak tanya yang satu, lepas tu ada tunjuk 8. 1:8 mana? Ada dalam satu, lepas tu 8. Untuk keterangan dia tu ada bold. Dia prefer lah. Kau jangan minta ustaz baca pula. Wa kana Ibnu Nazur. Ni sambung kepada cerita hadis ni. Perawi hadis meriwayatkan, dia berkata Ibnu Nazur. Ibnu Nazur ni adalah sahibah Ilya. Mana cerita ni bukan cerita Abu Sufyan lagi, ni cerita lain juga. Itu cerita tentang Ibnu Nazur. Ibnu An-Nazur situ hadis lain kan. Hadis lain yang ada sebutnya perkataan waw situ. Ada waw. Ada waw situ Ada waw situ. Hadis lain. Ni dia bukan dah. Sambung yang lain pula dah. Hadis Abu Sufyan habis tadi. Kalau ada waw tu dia dah masuk. Ya, tak semestinya, tapi yang ni lah. Kalau yang ni sudah habis dah cerita Abu Sufyan, ni masuk cerita lain. Itu disambungkan sanad yang daripada Az-Zuhri. Sanad daripada Az-Zuhri. Sanad ataupun riwayat daripada Az-Zuhri.
Sama sanad daripada sanad Az-Zuhri, mana Ibn Syihab lah. Hadis tengok pada depan terus mula lah. Perawi hadis yang mana dia ada sebut situ Ibnu Nasr. Itu cerita tentang Ibnu Nasr. Cuma situ kekeliruannya sama adanya Abu Sufyan yang meriwayatkan mengatakan cerita tentang Ibnu Nazur, ataupun Az-Zuhri meriwayatkan cerita daripada Ibnu Nazur. Tapi zahir di sini Az-Zuhri lah. Ya, menyebut tentang ceritanya Ibnu Nazur. Jadi Ibnu Nazur ni dia ni penjaga kebun lah. Dia ni satu penjaga kebun. Sahib Ilya, dia ni orang penduduk Ilya lah juga.
Mesti ada. Keren. Keren. Okay. Dia ada masalah sikit itu ya. Saya ingat masa itu pun memang sini. Tak ingat tak tengok molek sini. Aku tengok hospital lalu. Jadi Ibnu Natur. Ibnu Natur. Ibnu Natur. Yang mana hadis ni dia jadi riwayat daripada lain lah, mana riwayat bukan daripada Abu Sufyan ataupun Abu Sufyan meriwayatkan daripada Ibnu Natur. Dia ada sebut sebenarnya Ibnu Natur ada sebut apa? Sahibah Ilya wa Herakla, teman ataupun ada satu orang puak Ilya dan juga Herakla, dan temannya Ilya dan juga temannya Herakla. Ada satu orang tu sukuf ataupun dia panggil uskup. Zaman sekarang tu kita panggil uskup kan. Uskup ini apa, bishop apa gitu. Ala Nasara Syam. Sebagai uskup kepada Nasara Syam. Kalau tengok terjemahan pun dipanggil uskup juga. Bahasa Melayu kita pun saya tengok dalam kamu dewan pun dia kata Pendeta bukan? bukan pendeta, dia kata ahli. Dia pemerintah. Pembeli. Dia atas pada pedri. Tugu besar lah. Tugu besar. Bishop. Okay, ada ke main cek. Kursi doa. Sukuf kepada pokok Yahudi. Yahudi pula Nasara Syam, Nasrani Syam. Yuhaddithu, dia menceritakan anna Herakla. Dia nak cerita tentang ni lah. Anna Herakla hina qadima Ilya. Herakla ketika dia sampai di kawasan Ilya, asbaha yauman, pada pagi hari itu, khabithan nafsi, dia jadi rasa khabis, mana jadi rasa nampak tak tenang diri dia. Faqala ba'du batariqatihi, maka berkatanya sebahagian daripada komander dia, komander orang yang rapat dengan Herakla ni, komander perang apa, qad istankarna hay'ataka,
Kami nampaknya lain yang keadaan engkau. Istankarna ni mana kami nampak lain yang keadaan engkau. Qala Ibn Nathur, berkatanya Ibn Nathur, kana Heraklu hazza'an. Heraklu adalah hazza'. Apa makna hazza'? Ya, dia terjemuh dah ataupun dia ditafsirkan yang zuru fin nujum. Dia orang yang pandai memerhatikan bintang. Dua makna sini. Satu dengan makna ahli nujum, satu dengan makna astronomi. Saya orang astronomi. Ibn Nathur. Yang apa? Ahli nujum tu. Heraklu lah, Heraklu. Oh. Hercules. Oh, jazaan. Hazza'an. Hazza. Kalau kita panggil ahli nujum boleh lah. Ataupun hazza dipanggil dukun. Ahli nujum lah, kalau kita panggil ahli nujum lah. Pandai baca bintang. Yang zuru fin nujum, iaitu dia pandai melihatnya bintang. Ada dua makna. Sama ada dia tu sebagai dukun, mana pandai ataupun menilik bintang, pandai menilik nasib ataupun menilik bintang. Ataupun juga dia ni orang yang pandai dari segi matematik. Dua makna tu. Dia pandai dari segi mengira waktu mengikut pergerakan bintang yang ada dalam yang mana dia tahu waktu bintang yang akan keluar menuju kepada tahun sekian. Bila sudah dia tahu ni adalah tahun sekian, maka dia tahu tahun tu adalah tahun yang mana Nabi akan keluar. Bukanlah bintang tu sebagai tanda Nabi keluar, sebagai tanda masa. Tanda sebagai masa apa ni, tarikh ataupun hari bulan, sebagai hari bulan. Sebab sampai sekarang kan ada orang boleh check dah. Dengan tengok bintang, kita boleh kira-kira berapa hari ni hari ke berapa, hari ni hari apa, dengan tengok bintang saja. Sebab ilmu ni bukan ilmu syirik lah. Kalau ilmu ni tak semestinya ilmu syirik. Sebab kita tengok kita duduk sesak di lautan, maka kita tengok bintang, maka kita kira ikut perkiraan tu. Jadi Heraklu lah, dia pandai benda ni. Satu lagi dengan makna ahli nujum lah. Kalau ahli nujum yang dimaksudnya mana tukar tilik bintang. Kalau tukar tilik bintang, makna tu syirik lah. Jadi dua tu di kalangan ulama dia mentafsirkan dua-dua tu lah. Sama ada dua tu, mana salah satu lah. Faqala lahum hina sa'aluhu, berkatanya Heraklu kepada mereka, hina sa'aluhu, tak kala mereka bertanya kepada Heraklu, mana jawabnya Heraklu kepada rakyat dia ataupun pembesar-pembesar dia, tak kala mereka bertanya tentang dirinya Heraklu. Heraklu, inni ra'aitul laila hina nazartu fin nujum malikal khitan qad zahara. Sungguhnya aku melihat pada waktu malam itu, bila aku melihat padanya bintang, aku dapat melihatnya malikal khitan, iaitu dapat tahunya raja orang berkhitan. Khitan ni mana? Orang yang bersunat lah. Qad zahara, sudah keluar. Faman yakhtatinu min hadhil ummah, siapakah orang yang berkhitan di kalangan orang di zaman sekarang? Puak-puak orang di zaman sekarang ni, siapakah yang berkhitan? Qalu, orang pembesar-pembesarnya Heraklu berkatanya, laisa yakhtatinu illa al-yahud, tidak berkhitan mereka Yahudi. Dia tahu. Fala himmannaka sya'nuhum, jangan membebankan kamu keadaan puak-puak Yahudi. Jangan membebankan kamu, jangan menyusahkan kamu. Jangan terkesan, jangan terpengaruh, jangan takut akan keadaannya golongan Yahudi yang berkhitan itu.
Kerana mereka tu mudah saja untuk dihapuskan. Waktub ila madaini mulkika. Kamu tulis saja. Hantar kepada semua negeri kerajaan kau, falyaqtuluhu, yang mana kamu perintahkan dia supaya mereka itu membunuh. Mana pengikut-pengikut kau membunuh man fihim, siapa yang ada di dalam negeri masing-masing mereka itu, minal Yahudi, di kalangan Yahudi. Fabainahum ala amrihim utiya Hiraklu birajulin arsala bihi maliku Ghassan. Tak kala mereka tu dalam keadaan nak membunuhnya Yahudi. Pun dah suruh bunuh ni. Dia nak bunuh Yahudi dah. Keadaan masa tu sudah putus sudah untuk membunuhnya Yahudi. Utiya Hiraklu, dibawa mari kepada Hirakla birajulin, akan satu orang, arsala bihi malik Ghassan, ia dihantar oleh Raja Ghassan. Raja Ghassan. Raja Ghassan ni hak di Yaman lah. Hak di kuasa area Yaman. Yukhbiru, dia memberitahunya an khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang beritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma istakhbarahu Hiraklu, tak kalanya Hiraklu menanyakan khabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang itu, qala, berkatanya berkatanya Hiraklu, idhabu, keluarlah kamu, pergilah kamu, fanzuru, perhati tengok pada mereka, mukhtatinun huwa amla, adakah dia itu, utusan itu adalah orang yang berkhitan ataupun tidak. Fanazaru ilaihi, lalu mereka pun, iaitu popok Hiraklu, memperhatikan orang itu, melihat orang itu, cek orang itu berkhitan ataupun tidak. Fahaddathuhu, lalu mereka pun beritahulah berita kepada Hiraklu annahu mukhtatanun, yang mana dia sudah dikhitankan. Wa sa'alahu anil Arab, lalu Hiraklu pun bertanyalah kepada orang itu tentang bangsa Arab. Faqala, lalu berkatanya orang itu, hum yakhtatinuna, mereka orang yang berkhitan. Faqala Hiraklu, berkatanya Hiraklu, hadha maliku hadhil ummah, dialah, inilah raja yang menguasai umat ini. Umat ini ni mana? Bangsa Arab. Dialah akan menguasainya bangsa Arab. Dia rujuk pada siapa je? Itulah Nabi. Ini selepas kes dia dengan kes dekat Abu Sufyan tadi kan, atau Selepas. Ini selepas. Abu Sufyan dah habis dah. Kena pengambak keluar dah kan. Ini cerita lain pula lah. Cerita selepas pada tu. Hadil ummah qad zahara, sudah keluar. Thumma kataba Hiraklu ila sahibil lahu, kemudiannya Hiraklu mengutuskan surat kepada teman dia, teman rapat dia lah, di Rumiyah, di Rum. Di Rumiyah. Wa kana nazirahu fil ilm, sahabat dia ataupun teman dia itu adalah satu orang yang sebanding dengan dia dari segi ilmu, mana sama pandai lah orang itu. Wasara Hiraklu ila Hims,
Lalu Heraklu pergilah ke Hims. Hims ni panggil apa? Homs kan? Ini kita panggil Homs lah di kawasan Syria ni kan? Homs. Kalau bahasa pada hari kita panggil Hims. Falam yalmi Himsa. Tak lama dia sampai di Hims, hatta atahu kitabun, tiba-tiba datangnya surat daripada sahabat dia, yuwafiqu ra'ya Herakla, yang mana setuju ataupun bersependapatnya dengan pendapatnya Herakla ala khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana akan keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu nabiyyun, dan dia itu adalah nabi yang sebenar. Baik kan? Fa'adina Heraklu li'uzama'irhum. Adina Azina dengan mana memberi izin. Memberi keizinannya, iaitu Heraklu memberi keizinan kepada pembesar-pembesar Rom bolehnya masuk ke Daskarah. Daskarah ni senjata istana dia. Istana yang sekitar dia tu ada rumah-rumah. Dipanggil Daskarah. Daskarah. Istana besar ni mana istana negara lah. Gitulah. Bihims, di kawasan Hims. Thumma amara bi abwabiha faghulqat. Kemudian dia perintahkan, iaitu Heraklu memerintahkan kepada penjaga-penjaga pintu dia agar ditutupnya pintu. Faghulqat, lalu ditutupnya pintu. Summa tala'a, kemudian dia pun keluar. Dia pun keluar pergi ke orang ramai bersama dengan orang ramai. Faqala li, berkatanya, ya ma'syar Rum, wahai puak-puak Rum, hal lakum fil falahi war rusydi. Adakah kamu inginnya mendapatnya kejayaan dan juga petunjuk? Kejayaan dan juga petunjuk. Wa ayyasbuta mulkukum, dan menjadi kukuhnya kerajaan kamu. Fatubayi'u hadan nabiyya, maka hendaklah kamu berbaiatnya dengan nabi ini. Jika kamu setuju, maka berbaiatlah dengan nabi ini. Sebab baiat ni dengan mana untuk jadi taat. Baiat ni mana aku janji untuk taat kepada nabi. Fahasu haisata humuril wahshi, lari. Hasu ni bukan lari biasa, lari cuda. Lari cuda lari cuda cung lari. Cung lari lah. Lari cuda. Lari cuda ke lari cuda? Cabut lari lah. Cabut lari. Mana lari kalau Kelantan mudah lah ya, lari cuda apa dia tu.
Sebab sini biasa hasil ni lari ketika kejut. Seperti mana tiada beritahu ke selepas pada tu. Bintang buka. Haysata Umaril Wahsy, larinya kedah kedah wahsy ni, kedah liar. Maknanya kes binatang liar bila dia terkejut kan dia cung lari-lari kan. Dia cung lari. Lari cedah, kalau Kelantan sendiri lah, lari cedah. Ilal abwab, lari, semua lari pakai duduk di pintu belakang. Semua lari duduk di pintu masing-masing. Duduk di pintu-pintu. Fawajaduha qad ghulqa. Bila dia pergi pintu dia tengoknya pintu tu tutup. Falamma ra'a Hiraklu nafratahum, tak kalanya Hiraklu melihatnya mereka ni sungguhnya nak lari, wa aisa minal iman, dan dia sudah rasa putus asanya mereka ni nak terimanya iman. Qala, berkatanya Hiraklu, rudduhum alayya, kembalikan, bawa panggil semula mereka tu mai jumpa aku. Wa qala, dan berkatanya Hiraklu, inni qultu maqalati, aku berkata tadi anifan tadi, apa yang aku katakan kepada kamu itu tadi, akhtabiru biha, aku nak uji saja dengan perkataan tadi, syiddatakum ala dinikum, kukuh atau tidaknya kamu dengan agama yang kamu duk pegang sekarang ni. Faqad ra'aitu, maka benar-benar aku sudah tengok dah, betul-betul kukuhlah kamu ni. Padahal tu kamu nak kedak kejayaan kan, nak kedak kejayaan petunjuk, lepas tu suruh baiat lari atas terima. Jadi faqad ra'aitu, maka aku benar-benar sudah melihat dah, fasajadu lahu wa radu anhu, lalu mereka pun semua sekali sujud kepada Hiraklu, sujudlah kau, dan wa radu anhu, dan mereka redha kepada Hiraklu. Fakana dzalika akhir sya'ni Hirakla, dan itulah kisah yang akhir sekali yang menceritakan tentang keadaannya Hiraklu. Qala Abu Abdillah, berkatanya Abu Abdillah. Siapa Abu Abdillah? Al-Bukhari. Rawahu Salih ibn Kaisan wa Yunus wa Ma'mar an-Zuhri. Meriwayatkan hadis ini Salih bin Kaisan pun meriwayatkan hadis ini, dan Yunus pun meriwayatkan hadis ini, dan Ma'mar pun meriwayatkan hadis ini an-Zuhri, daripada Az-Zuhri. Itu dia panggil hadis tabi'ah. Itu hadis ni bukan satu, bahkan ada tiga lagi. Ada tiga lagi yang meriwayatkan daripada Az-Zuhri. Jadi nak mengukuhkan lagi cerita Ibnu Natur. Ibnu Natur. Habis situ dah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Boleh habis baik. Tadi syarah. Ada. Kita mau cuba dah asal.